Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Suara saya jelas ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya okey ke? Suara? Jelas. Okey, terima kasih. Okey, baik. Jadinya selamat datang saya ucapkan kepada semualah yang sudi meluangkan masa. Terima kasih. Okey, baik. Saya ucapkan selamat datang kepada semua yang sudi meluangkan masa kan untuk dalam 15 minit ni untuk sama-sama kita mendengar perkongsian yang boleh diambil manfaat di dalam slot Kisah 9 Suku Malam. Yang mana slot ni seperti biasalah salah satu orang kata program yang untuk berkongsi perkongsian daripada perunding-perunding tentang kisah-kisah benar, suka dan duka yang berlaku dalam kalangan, kisah benar mengenai harta pusaka lah yang berlaku dalam kalangan masyarakat di negara kita. Jadi sebelum saya teruskan, ini minta untuk sama-sama like dan share. Mungkin ada yang kat luar sana yang tak dapat untuk hadir mendengar live pada malam ni. Mereka juga boleh dengar nantilah bila nanti kan mereka boleh masuk, mereka boleh dengar kan, dan mereka boleh ambil manfaat daripada perkongsian pada malam ini. So boleh sama-sama like dan juga share ya. Baik, sebelum tu saya memperkenalkan diri. Saya India, perunding padu Mai Pusaka daripada Mai Pusaka Bertam Perdana Pulau Pinang. Baik, terima kasih Puan Zarina. Baik, so tajuk perkongsian kisah pada malam ini adalah kisah bertajuk Kerana Pusaka Makan Hati Berunam Rasa. Selalu kita dengar apa? Peribahasa makan hati berunam jantung kan. Ni tajuk yang India ubah sedikit. Makan hati, kerana pusaka makan hati berunam rasa. So macam mana rasa ulam tu? Okey, baik. Jadinya kisah ini berkisarkan tentang kematian seorang isteri lah, yang mana kisah pasangan suami isteri, yang mana si suami ni dia kehilangan seorang isteri. Jadi semasa si isteri ni masih hidup lah, ni kisah masa si isteri ni masih hidup. Si isteri ni dia menghidap penyakit kanser, yang mana doktor cakap lah dekat si suami ni, yang mana si isteri ni, jangka hayat si isteri ni tak lama pun, macam tu lah, ada doktor cakap berapa tahun. Dan mereka ni pun si isteri ni disahkan hidap penyakit kanser berapa bulan selepas mereka berkahwin lah. Dan mereka ni, pasangan ni tak dikurniakan cahaya mata. So beberapa bulan selepas mereka berkahwin ni, so si suami, mereka berdua lah, pasangan suami isteri ni bersepakat untuk membendi sebuah rumah lah untuk mereka berdua mendiami bersama, berdua sahaja di dalam rumah tersebut kan. Sebab sebelum ni masa awal-awal perkahwinan mereka berdua gini-ginilah, orang kata menumpang di rumah keluarga sendiri dan juga keluarga mentua kan. So ni si suami dan si isteri mereka bercadang untuk membendi sebuah rumah, dan rumah tersebut diletakkan atas nama arwah si isteri. Baik, tetapi dari segi orang kata bayaran deposit dan juga bayaran bulanan kan, mereka berdua bersama bayar, walaupun nama rumah tu adalah nama arwah isteri, nama si isteri tu, tetapi bayaran deposit dan juga bayaran bulanan adalah mereka berdua, perkongsian mereka berdua lah, mereka bayar bersama-sama rumah tersebut. So apa yang si suami ni nak, supaya sepanjang orang kata dia nak bahagiakan si isteri lah, dalam orang kata sisa-sisa waktu akhir si isteri ni, dia cuba untuk membahagiakan si isteri. Dia nak orang kata
Kalau boleh dia nak tengok senyuman je. Dia tak nak isteri dia sedih kan. Dia nak yang bagi yang happy-happy je dekat isteri dia. So dia pun berhajat lah. Dia buat seandun peribadi yang mana bernilai berpuluh-puluh ribu lah, untuk buat sedikit pengubahsuaian dekat rumah tersebut, buat renovation kan. Dan orang kata si isteri ni pun kata happynya dia tu, dia pun walaupun dia orang kata dia sakit dan sebagainya, tapi dia tetap bersemangat untuk buat decoration kan, untuk buat orang kata untuk menghias rumah tersebut. Yang mana idea decoration rumah tersebut pun memang datang daripada si isteri dah. Dia sangat, sebab dia nak kan happy dapat rumah tu, tak rumah orang kata rumah sendiri pula tu, bendi rumah kan. So seronok lah nak dekor rumah sendiri kan. Perempuan kan dia suka nak menghias-hias ni kan. So tapi hari demi hari kesihatan si isteri ni semakin merosot lah, yang mana akhirnya selepas 2 tahun mereka bersama, mereka hidup sebagai suami isteri, mereka menayari bahtera bersama. So selepas 2 tahun si isteri ni dijemput ilahi. So kita sedia maklum lah, kebiasaannya bila mana si mati meninggalkan hutang pinjaman perumahan, so maka pihak insurans yang akan melangsaikan ataupun membayar baki hutang si mati sepenuhnya lah. Sebab macam India cakap tadi, penama rumah tersebut adalah arwah isteri kan. So pihak insurans yang membayar baki hutang rumah tersebut lah. Dan langsailah, maka orang kata langsailah hutang tersebut. Kiranya cuma sekarang ni si suami dalam proses orang kata yang tinggal nak kena tukar hak mindik, dan juga tinggal untuk membayar duit-duit orang kata bil-bil utility saja, maksudnya macam bil-bil elektrik kan, bil-bil air. Itu je, kira bayaran-bayaran bulanan baki hutang rumah tersebut telah sepenuhnya dilangsaikan oleh pihak insurans, sepenuhnya diselesaikan, telah dibayar oleh pihak insurans lah. So kisah bermula, kisah makan hati berunam rasa ni, dia bermula bila mana selepas arwah si isteri ni meninggal. So siapa yang makan hati dekat sini? Sudah tentulah si suami. Sebab apa si suami makan hati? Kan nanti kat akhir nanti baru kita tahu kenapa si suami ni dia makan hati berunam rasa. Baik. So beberapa hari sebelum si isteri ni arwah isteri meninggal, kira keluarga mertua lah, maknanya keluarga mertua kepada si suami ni lah kan, keluarga si isteri ni, mak mertua si suami, ayah mertua dan adik-adik ipar datang tidur dekat rumah tersebut lah kan, beberapa hari sebelum arwah isteri meninggal. Sehinggalah arwah isteri meninggal, proses pengebumian selesai, proses orang kata kenduri tahlil apa pun semua selesai, mereka masih lagi menetap di rumah tersebut lah, tidur di rumah tersebut kan, tinggal di rumah tersebut. So pada peringkat pemulaannya, peringkat awal, si suami cubalah untuk snuzon. Mungkin dia kata mungkin mak dan ayah masih merindui anak dia kan, macam kita merindui anak, masih orang kata tak boleh nak lupakan, tak boleh nak terima yang anak mereka dah pergi. Tambahan pula arwah isteri ni merupakan anak sulung di dalam keluarga tersebut. So pada peringkat awalnya si suami cubalah untuk snuzon dan sebagainya. Tetapi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang mana dah masuk selepas 2 tahun lah, selepas 2 tahun macam tu, keluarga mertua masih lagi menetap dekat rumah tersebut. So apa yang si suami ni rasa? Dia rasa macam dia kurang selesa lah kan, sebab ada adik-adik ipar perempuan juga. Dia rasa macam kurang selesa sebab tinggal sebumbung kan. Kan dulu mungkin masa arwah isteri masih hidup ke apa, tak apalah kan, ni arwah isteri dah meninggal, dan tinggal sebumbung dengan adik-adik ipar perempuan. So macam timbul rasa kurang selesa di dalam hati si suami tu. So apa si suami ni cuba untuk buat? Dia cubalah untuk mempercepatkan proses urus pusaka arwah isteri dia ni. Baik. Okey. Mengenai rumah ni kan, pada awalnya
si suami ni dia telah meminta persetujuan lah daripada ibu dan ayah mertua dia, yang mana untuk orang kata untuk sign, menandatangani persetujuan untuk menyerahkan hak pemilikan rumah tersebut sepenuhnya kepada dia. Maksudnya serahkan sepenuhnya lah kepada si suami ni kan. Dia minta persetujuan daripada mak dan ayah mertua dia. So pada mulanya mereka bersetujulah kan, selepas si suami ni teranglah yang mana ini merupakan harta sepencairan mereka. Sebab macam ini cakap awal-awal tadi, duit deposit, duit renovation, duit bayaran bulanan kan, semuanya adalah duit bayaran mereka bersama. So si suami ni teranglah dekat ayah dan mak mentua dia. So mereka pada mulanya mereka bersetuju untuk menyerahkan hak rumah tersebut, hak untuk menyerahkan hak pemilikan rumah tersebut lah sepenuhnya kepada menantu mereka ni, kepada si suami ni. Tetapi bila tiba masa hari kejadian tu, masa hari nak sign tu kan, tiba-tiba mak dan ayah mertua mereka berubah fikiran, tak nak sign. Aku tak nak sign. So mereka tak setuju untuk sign, mereka tak setuju untuk serahkan sebahagian, orang kata untuk menyerahkan hak pemilikan rumah tersebut kepada menantu mereka ni. So si suami ni terkejut lah, terbungkam, orang kata terbungkam, terkejut, terkedu, macam tak, orang kata nak buat macam mana kan. Dia kata macam, ya Allah, kenapa tiba-tiba berubah fikiran macam tu lah kan. Tapi sebab si suami ni dia tak nak, orang kata dia tak nak putus silaturahim, dia tak nak, kerana bunyi dia tak nak pun ada pergaduhan, dia tak nak masa-masa muka, tak mau lah kan, tak biasa masa-masa muka kan. So tak apalah, dia cuba untuk macam tak orang kata tak bercerita tentang hal tersebut, dan lama kelamaan keadaan jadi macam sedia kala balik lah kan. Tak, orang kata tak ada pun apa orang kata bercerita tentang perkara tersebut. Baik, so betul lah cakap orang kan, orang kata kerana sebab harta ni dia boleh memecah bendahkan, macam tu. Tapi si suami ni dia tetap usaha lah, orang kata dia tetap usaha untuk sentiasa jaga hubungan mereka, walaupun hubungan dia dengan keluarga-keluarga mentua dia lah. Dan sehingga sekarang ni, maksudnya masa hari tu kira selepas 2 tahun kan, tapi selepas 2 tahun dan dah masuk tahun yang ketiga pun keluarga mertua masih lagi menetap dekat rumah tersebut, siap angkut semua barang yang dekat rumah-rumah mereka, tak pindah bawa masuk rumah ni, rumah orang kata rumah mereka ni lah, menantu dia tu. Siap beli sofa baru, beli katil baru, beli perabot-perabot baru kan, tak minta pun izin menantu depa ni. Kiranya macam buat rumah sendiri lah, buat macam rumah sendiri. Kira rumah depa yang kat kampung tu kosong, semua depa bawa pindah mai sini, mai rumah menantu depa ni. So si suami ni rasa macam, kenapa macam ni? Faham tak? Kira tak minta izin si suami pun, tak minta izin tak minta izin dia pun. Maksudnya macam tu lah kan, suka hati macam tu. Dan si suami ni rasa macam, ya Allah, mana keadilan untuk dia, macam tu lah. Sehingga kan dia rasa macam di dalam rumah tersebut mereka macam tak, orang kata dia macam dianggap seperti tiada, macam tu. Kiranya macam tak dihiraukan pun kan, padahal itu adalah rumah dia dan juga arwah isteri dia, betul tak? Memang kerana orang kata kerana waris yang berhak dapat pun adalah si suami, mak mertua dan juga ayah mertua sahaja kan. So bahagian si suami ni pun kira dah banyak lah, separuh kan, 1/2, sebab mereka tak ada anak kan, tak ada furuk waris. So tapi si suami rasa macam itu adalah bukan rumah dia. Dia rasa macam tu. Sehingga memang dia macam ini cakap lah, memang tajuk dia ni makan hati. Makan hati memang. Tapi si suami ni dia dalam dilema lah. Dia tak nak, orang kata dia tak nak gaduh-gaduh kan. Tapi dalam masa sama, macam mana dia nak buat? Dia makan hati lah. So dia diamkan saja sampailah dia ambil keputusan untuk keluar daripada rumah tersebut. Keluar daripada rumah tersebut, dan juga dia tinggal sementara lah.
dekat rumah ayah dia. Maksudnya dia tinggal si suami tinggal keluar dan tinggal sementara dekat rumah, dia balik kampung lah, tinggal sementara dekat rumah ayah dia. Sebab dia kata dia tak boleh lah, kerana dia duduk lama-lama lagi dia rasa macam sebenarnya dia nak jaga hubungan silaturahim dia dengan keluarga mertua dia, tetapi sebab keluarga mertua sendiri pun seolah-olah tidak menghormati dia, kan, seolah-olah mengabaikan dia, tak menghormati keputusan dia. Dia rasa macam kenapa, macam mana keadilan untuk diri dia, dan dia nak menghindarkan rasa kebencian tu. Dia tak nak, kalau boleh dia memang tak nak rasa benci, tak nak putus silaturahim, kan. So dia pun membawa diri sementara, kan, tinggal sementara, keluar sementara daripada rumah tersebut. Sehingga jiran-jiran pun memang cakap lah dekat si suami ni, kenapa keluarga ni duduk kat sini, dekat rumah ni, macam tu lah. Dan dia pun tak nak orang kata tak nak cakap banyak, tak nak timbulkan apa-apa isu. Dia pun membawa diri, kan, biarlah orang kata dia sendiri yang makan hati, berunam rasa. So apa yang dia dalam masa untuk tunggu proses urus pusaka tu, dia tawakal lah. Dia cakap kalau ada rezeki dia percaya yang mana Allah akan jaga hak dia. Kalau betul, kalau dia rasa macam okey, itu adalah hak dia, kan, kerana ikutkan hak dia besar dalam rumah ni, kan, tapi nak buat macam mana, kan, keluarga mertua dia macam fikirkan hak mereka juga. So dia kata tak apa, insyaAllah kerana ada rezeki Allah akan jaga hak dia. Tapi kalau tak ada rezeki, kalau mahkamah cakap okey ini, so kalau dia bukanlah rezeki dia, maka dia kata dia redha, tetapi dia nak orang kata bayaran untuk hak dia balik. Yang mana dia macam ini cakap dia pun bukan walaupun nama atas arwah isteri, tetapi dia sendiri yang buat keluar. Dia buat ndun berpuluh-puluh ribu, kan, untuk buat renovation. Dan dia pun juga bagi orang kata bagi sumbangan dalam membayar membayar duit bulanan rumah tu lah. Dan juga dia pun turut menyumbang wang di dalam orang kata deposit masa nak beli rumah tu. Ada orang kata sumbangan dia di dalam rumah tersebut. Bukan rezeki dia untuk dia dapat rumah tersebut, maka dia nak hak dia untuk dibayar balik, macam tu. Baik, jadi kisah pusaka, kerana pusaka rumah, kan, kerana pusaka ni makan hati, berunam rasa, macam itulah. So kalau biasanya sebenarnya macam Tuan Ken ni cakap betul. Inilah realiti kehidupan sebenarnya. Bila orang kata bila harta dunia tu kuasai diri, kita macam tak ingat apa dah, macam tu, kan. So biasanya kes-kes macam ni mungkin kita tak dengar lah, mungkin tak berlaku pun dekat kalangan kita, kan. Tapi ada sebenarnya berlaku dekat luar sana, yang mana biasanya kalau kes-kes macam ni, pendekatan yang diambil oleh Mai Pusaka lah. Mai Pusaka akan mulakan dengan orang kata sesi kaunseling. So dalam sesi kaunseling tu akan diterangkan kepada waris yang hadir lah. Kalau macam ni, kan, akan diterangkan kepada mak mertua dan juga ayah mertua bahawa rumah tersebut merupakan harta sepencarian si suami dan si isteri, kan, dan juga arwah isteri. Dan juga perunding-perunding daripada Mai Pusaka pun akan dalam sesi kaunseling tu akan menceritakanlah bahagian-bahagian faraid yang diperolehi oleh waris-waris lah, oleh masing-masing. So kat sini memang selain daripada memang macam tu lah, ni sendiri diakui oleh si suami tu sendirilah. Memang si suami tu cakap kenapa semasa arwah isteri hidup, mereka pun tak terfikir untuk membuat hibah ataupun membuat wasiat, kan. Dan selepas arwah isteri meninggal, bila jadi macam ni, barulah si suami tu sedar sebenarnya kepentingan orang kata wasiat dan juga hibah.
So, tapi tak boleh buat apa lah kan. Orang kata nasi dah jadi bubur. Kita mungkin selain pada nak menuntut harta pencarian dekat mahkamah tu, nak kena tunggu jugalah proses urus pusaka proses urus pusaka dekat mahkamah. So, kat sini macam Ina cakap tadi lah, pengajaran yang kita boleh ambil lah daripada perkongsian pada malam ni. Jangan lengah-lengahkan. Memang sekarang kita rasa kurang urgensi untuk sediakan dokumen yang bertarikh, dokumen bertulis, bertarikh dan bersaksi kan. Tetapi macam kisah ni lah, bila nasi dah jadi bubur, kita tak boleh nak buat apa dah. Macam tu. Dan macam ini cakap, benda ni sendiri diakui oleh si suami tersebut. Ajal tak menunggu kita. Kita yang menunggu ajal. Dan dalam masa kita menunggu ajal tu, kita sendiri, diri kita sendiri yang kena buat persiapan sebaik mungkin. Persiapan dari segi amal ibadat kita kan. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena fikir tentang waris-waris kita yang akan ditinggalkan kelak. Macam tu. Baik. Jadinya, pengakhiran kisah ni, si suami ni cakaplah akhirnya disebabkan dia tidak, orang kata tidak menyediakan apa-apa perancangan semasa dia hidup kan, tidak buat dokumen hibah ataupun dokumen wasiat. Sekarang ni hidup dia macam terkapai-kapai. Dia dalam dilema. Dia nak balik semula dekat rumah dia ke ataupun dia nak, macam tu lah, dia dilema, dia terkapai-kapai, tak ada hana tuju. Dia kata dia cuma, orang kata, mengharapkan ihsan daripada insan yang kemungkinan tak ada pun rasa kasihan dekat dia. Macam tu kan. So, dia harap kisah perkongsian ini pada malam ini sedikit sebanyak bagi kesedaran lah dekat semua kan. Dia buka mata dan juga buka hati kita. Walaupun kita rasa macam dia tak berlaku dekat keluarga kita, dekat saudara mara kita, tapi sebenarnya berlaku dekat luar sana, dekat masyarakat luar sana berlaku, dan ini merupakan kisah-kisah benar. Kisah-kisah benar. So, itu sahaja perkongsian daripada Inya. Semoga kisah Kerana Pusaka Makan Hati Berunam Rasa ini dapat memberi manfaat untuk semua yang hadir, semua yang mendengar. Boleh like dan juga share. Dan sebelum ini akhiri pada malam ini, ini ada satu pantun untuk anda semua. Baik, kalau ada masalah pusaka, jangan makan hati berundam rasa. Kalau ingin dapatkan hikmat nasihat pusaka, rujuklah segera dengan pakar yang ada. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian yang baik itu datang daripada Allah, dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf sana silap. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.